Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya just nak buat video ringkas berkenaan dengan subjek PSPD. So, saya harap para pelajar boleh study video ni dan harap dapat buat tutorial bersama-sama lah. Okay, so kita tengok dulu code blocks. Okay, so bila kita launch code blocks, okay, sekejap PC saya slow sikit. Okay, so ini dia punya main interface. So, kalau tengok, okay, untuk start dia, kita boleh create new project. Okay, so kita akan belajar buat console application saja untuk subjek PSPD. Okay, sini kita pilih C++. Okay, project title. Okay, first tutorial. Okay, so okay, yang ini biarkan. Kalau boleh maintain GNU GCC compiler, finish. Okay, so kalau tengok dekat sini, awak punya coding dekat main.cpp. Okay, so berbalik kepada kita punya programming. Okay, so kalau tengok ini ialah standard template untuk coding. Okay, so programming untuk atur cara yang ni dia tidak menggunakan apa-apa data. So dia hanya akan display apa sahaja yang berada di antara pembuka dan penutup kata sini. Okay, so kalau tengok include IO stream, okay, ini standard library. Okay, namespace standard. Okay, ini perlu letak juga. Kalau tak, kita kena type standard macam ni. Okay, tapi sebab kita dah guna namespace standard tu, kita boleh abaikan perkataan standard tu. Okay, cout ialah character out dan dia akan display apa sahaja yang berada dalam pembuka dan penutup kata ni. Seperti contoh hello world. Okay, endl ni ialah endline. Okay, so return kosong pun biarkan sahaja. So bila okay, kita boleh cuba build and run. Okay, so kalau kita build and run dekat sini, okay, nampak tak dia keluar perkataan hello world dekat sini. Dia sama seperti apa yang kita type dekat sini. Okay, so contoh sekiranya awak nak paparkan nama sendiri, so awak tukar nama dekat sini. Seperti contoh, okay, so saya tukarkan kepada nama saya build and run. Okay, so nampak tak dia keluar nama saya. So itu basic macam mana kita nak compile dan run. Okay, dan ini tidak menggunakan apa-apa data. Okay, so kita masuk kepada tutorial kedua pula yang mana kita akan bermula dengan data. Okay, so data ni ada banyak. Okay, so data kita ada data bernombor dan juga data bukan nombor. Okay, so untuk data bernombor kita biasa menggunakan integer, float dan juga double. Okay, manakala untuk data yang tidak bernombor kita boleh pakai karakter dan juga string. Okay, float, double. Okay, so satu lagi karakter, string. Okay, so kalau kita nak gunakan string ni, kita kena include dia punya library. Hashtag include hash. Okay, so apa benda data ni? Okay, so untuk komputer tahu apa itu data, kita mesti bagi tahu komputer, okey, komputer yang kita masukkan ni, ini ialah data. So kita menggunakan identifier ataupun pengecam. Okey, so sebagai contoh integer umur. Okey, so kita akan bagi tahu komputer, okey, komputer umur ni ialah data daripada jenis integer. Okey, ataupun float gaji. Okay, so komputer ini ialah data. Nama data identifier dia ialah gaji dan dia berjenis float.
Okay, karakter. Apa karakter operasi? Okay, so kita beritahu komputer. Okay, kita ada data identifier dia operasi dan dia berjenis karakter ataupun string nama. Okay, so ini semua contoh-contoh data dan juga dia punya identifier. Okey, saya bagi contoh, kita terus gunalah Okey. So untuk data ni kita boleh terus assign dia dengan dengan value. Okey, seperti contoh umur sama dengan 35. Umur saya 37 tahun ni. Okey. So kalau saya nak display umur saya, umur anda ialah umur. Okey. So nampak tak? So dekat sini nanti dia akan print, dia akan prompt out, okey, Muhammad Harith bin Sazali. Lepas tu umur anda ialah, dia akan display saja dan dia akan masukkan data umur sini, okey. So nilai umur tadi ialah 37. So bila kita save dulu, kita compile. Oh, silap je. Include. Okey, save, compile. Okey, nampak tak? So Muhammad Harith bin Sazali, umur anda ialah 37. Okey. So itu basic. Okey, so kalau tengok ini kita beri data tu secara hard coded. Okey, maknanya user tak boleh inputkan data tu. Okey, kalau kita nak user inputkan nilai kepada data tadi, okey, so kita akan minta dia masukkan data-data tu. Okey. Nama anda, okey. Saya ubah balik. Okey. See out. So kalau kita nak user masukkan dia punya value kepada data tadi, kita kenalah buat beberapa soalan sikit lah supaya user tahu apa yang dia nak kena buat. Okay. Masukkan nama anda, okay, see in nama, okay, so kita boleh padamkan yang ni. Okay, so kalau tengok dekat sini kita ada, okay, kita akan minta masukkan nama anda. So user akan masukkan nama. So nama tadi komputer akan store dalam identifier yang bernama nama. Okay, lepas tu masuk ke umur, sama juga dia akan masukkan dalam identifier yang bernama umur. Okay. So ini untuk acquire data dan sini untuk display data. So saya buat tu sikit. Okay. So kalau tengok dia akan see out dekat sini, nama anda ialah, so dia display benda ni dan dia akan display nama. Okay, lepas tu umur anda ialah umur. Okay, so kita save.
Okey, masukkan nama anda. Okey, so masukkan nama. Okey, so dia nampak tak dia ada masalah dekat sini sebab umur tadi ialah string, okey. So bila string, cara nak handle dia punya data tu ada beza sikit. Okey, so untuk kita dapatkan dia punya value tu, so string kita akan pakai getLine, okey. GetLine in nama. Okey. So kalau kita pakai macam ni, insya-Allah tak ada masalah lah. Okey, masukkan nama. Umur saya 37. Aduhai. So nampak tak? Dia display balik apa yang kita type tadi. Okay. So itu untuk kita inputkan data ke dalam, inputkan value ke dalam data tadi. Okay. So benda ni kita namakan dia assign. Maknanya kita assign value kepada identifier tadi. Okay. So kita pergi pula kepada operasi yang kita boleh buat. Okay. So untuk contoh katakanlah saya nak buat satu apa? Kita akan buat satu program yang mana user akan save dulu. Okay, so okay, variable nama oh sekejap saya pun dah lupa sikit lah. From here variable ialah name. Tak. Okay. Okay, saya pun dah lupa lah. Sekejap. Coin. From variable. Percent. Okay, saya lupa lah. ID is okay, so saya terlupa buat benda tu tadi. So okay, masukkan tahun kini. Okay. So untuk mendapatkan umur, kita akan formula dia ialah
tahun terkini akan tolak dengan tahun kelahiran. So dia punya proses ialah set umur tahun kini minus tahun lahir. Okey. So kita outputkan nama anda ialah nama saya dah lupa lah dia punya sintaks. Oh. Okey, nama anda ialah okey, so kalau tengok mula-mula dia minta nama, lepas tu masukkan tahun terkini, tahun lahir, umur sama dengan tahun kini tolak tahun lahir. So kita akan display nama dan juga umur dia. So okey, nama tahun sekarang 2022 1985. Okey. So nama saya Haris, umur saya adalah 37. Okey. So ini dalam flowchart. So macam mana pula kita nak transfer daripada flowchart pergi coding? Okay, so dekat sini. Okay. Okay, saya adjust sikit. Okay, so masukkan tahun sekarang. Okay, masuk. Okay, so kita kena declare beberapa benda lagi lah. Umur, tahun kini, tahun lahir. Okay. So masukkan tahun sekarang. Okay. Tahun kini. Tahun lahir. Okay, so itu acquire data. So sekarang proses umur sama dengan tahun kini tolak tahun lahir. Okay, so kalau tengok sama macam flowchart dekat tepi ni. So kita save, kita run. Okay, so nama sekarang 2022 1985. Okay, saya punya antivirus ni mengganggu sikit So dia keluar macam tu. Okay, so kalau tengok ini tutorial ketiga kita yang mana kita dah menggunakan data tapi data, value data tu diambil daripada user punya input. Okay, so itu untuk data string dan juga integer. Untuk data jenis float dan double sama sahaja cara penggunaan dia. Okay, so selain daripada tambah tolak darab bahagi, ada juga operasi mod. Okey, tapi kita tak akan fokus dekat mod tu. Okey, saya just nak tunjuk awak
proses ni kita boleh letak macam-macam, okey. Okey, so katakanlah saya nak buat satu program, okey, yang mana dia akan memaparkan gaji bersih, okey. So untuk gaji bersih, okey, so saya rasa tahun ni kita boleh delete dulu. So gaji kita boleh katakanlah gaji ialah gaji pokok tambah gaji OT, okey. So kita ikut kita punya PBT hari tu kan. So kita ubah dekat sini. So input okey. Gaji pokok. Gaji pokok. Okey, so katakanlah kita ambil OT adalah 5% daripada gaji pokok, okey. So kita boleh terus assign dekat sini. Okey. OT ialah 5% darab dengan gaji pokok. Okey, saya tak pasti boleh jadi ke tak. Okey, so tak apa. So 5% lebih kurang 0.05. Okey, kalau tak percaya. Okey, 5% adalah 5 bahagi dengan 100. So 0.05. So 0.05 darab gaji pokok itu ialah OT. Okey. Okey, so tambah lagi satu. Alamat banyak pula. Okey. Gaji bersih sama dengan gaji pokok tambah OT. Okey. So kita cuba run. Okey, nama. Okey, gaji pokok katalah saya ambil berapa? 5,000 lah senang kira kan. Okey. So dia siap-siap kira dekat sini. Oh, kita tak display OT kita berapa. Tapi kalau tengok dekat sini gaji pokok 5,000. Okey, OT dia 250. So gaji bersih 5,250. Okay, so dekat sini macam mana nak buat dia? Okay, dekat sini kita ada gaji bersih, gaji pokok, gaji OT. Okay, senang sikit. Okay, masukkan gaji pokok. Okey, so kita just perlukan gaji pokok dia saja. Okey, so sekarang umur kita dah tak perlu untuk exercise ni . Gaji pokok, okey, proses dia ialah gaji OT sama dengan 0.05 darab dengan gaji pokok. Okey, selepas tu kita ada gaji bersih sama dengan gaji pokok tambah dengan gaji OT. Okey, so okey, so kalau tengok dekat situ okey, nama gaji pokok 5,000. So, nampak tak? So ini untuk
operasi darab. Okey, untuk bahagi pun sama juga. Apa-apa saja yang perlukan bahagi, kita boleh pilih accordingly. Okey. So katakanlah kita nak buat satu, okey, so kita akan pergi kepada next level yang mana kita akan menggunakan decision operator. Okey. So decision ni ialah komputer kena decide. Okey. Seperti contoh. Ni saya buat yang simple sajalah. So okey, katakanlah markah dia. Okey, kalau atas 50 lulus, bawah 50 dia fail. Okey. So markah markah less than 50. Okey, macam saya cakap, kalau bawah 50 dia gagal, atas 50 dia lulus. Okey, so kita boleh terus outputkan dekat sini. Okey, kalau lulus bawah 50, sila usaha lagi. Okey, kalau sini suruh dia datang kejap lah, tak apa. Suruh dia datang kejap lah sini. Ramai je kat depan tu. Okey, so kalau tengok dia bawah 50, sila usaha lagi. Atas 50, dia akan beritahu anda lulus. Okey, so masukkan markah. Okey, so kalau 80, nampak tak? Dia akan display tahniah anda lulus. Okey, terima kasih. Semua kelas B Okey, sama. Okey, so kalau kita run semula, okay, kita masukkan markah bawah daripada 50. Contoh 35. So, sila usaha lagi. Nampak tak? Okey, so untuk buat program ni, kalau tengok kita ada decision dekat sini. Okey, so kita tukar dekat sini. Kita perlukan markah sahaja. Dan markah anda. Markah. Okey, so itu ialah decision. So if markah less than 50, sila usaha lagi. Okay, so else if markah less than 100, ya, anda lulus. Okey, so apa-apa sahaja yang kita tambah sikit. Markah bawah daripada 50 dan dia mesti lebih daripada kosong. Okey, ni just nak checking sebab kita nak kalau user masuk markah negatif, kita punya tu tak valid lah kan. So else, ini keadaan yang tak valid. Okey, out.
markah yang dimasukkan adalah tidak valid. Okey, senang saja kan. Okey. So sini tak ada bahagian output data ni. Sekejap. Okey, so sini kita ada acquire data, proses, lepas tu dia terus print saja. Okey, walaupun dekat sini 2 saja, tapi kita letak sini 3 sebab kita nak cater juga untuk keadaan yang tak valid tadi. Okey, run. Okey, masukkan nama Haris. Nama. Apa lagi pokok lagi. Okey, saya rasa kita kena build and run. Okey, masukkan markah. So, markah saya 80. Nampak tak? Tahniah, anda lulus. Okey, katakanlah saya run semula. Okey, saya saja nakalkan, saya letak 120. So, nampak tak? So, dia akan masuk kepada sini. Sebab markah tu bukannya bawah 50 ataupun lebih besar daripada kosong. Dan markah tu bukan juga kurang daripada 100. Okey. So, dia akan jatuh kepada else yang mana dia akan jadi markah anda adalah tidak valid. Silap Okey. Lebih kecil atau sama dengan 100. Sebab kita nak kalau 100 pun dia kira juga markah tu. Okey, markah kita 100. So, nampak tak? Tahniah, anda lulus. Okey, so ini untuk lebih kecil sama dengan. Okey, so itu untuk decision. Okey, kita menggunakan if else. Okey, selain daripada if else, kita juga boleh menggunakan switch statement. Okey. So, sebagai contoh. Okey, saya nak buat satu atur cara yang mana atur cara tu dia akan display hari base daripada apa nama ni? Base daripada dia punya pilihan. Okey, ni kita nak menggunakan switch kan. Kerja hari bila pilih hari 1 hingga 7 sahaja. Okey. So, kalau dia masukkan selain daripada tu, dia akan jadi tak valid lah. Okey, in hari. Okey, switch hari. Case 1. So, ini dia tekan 1. So, 1 cout hari Isnin. Okey, untuk switch dia mesti ada break Okey. 4, 5, 6, 7. So, untuk 2 Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Ahad. Okey, so selain daripada ni, dia akan masuk kepada default. Okey. So, default, kita sama juga macam tadi, kita keluarkan message. Dan anda tidak valid. Okey, jangan lupa break. Okey. So, kita run program ni. Okey, pilih hari 1 hingga 7. Katakanlah awak nakal juga kan, awak tekan 10. Nampak tak? So, pilihan anda tidak valid. Okey, kita cuba lagi. Contoh kita masukkan -5.
buat tak valid. Okey, kita buat hari ni hari Rabu. So Rabu 3. So dapat hari Rabu. Okey, so itu untuk pilihan yang mana kita menggunakan switch. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk pada loop. Okey. So untuk loop kita akan menggunakan 3 kaedah. Okey, yang pertama kita ada for loop, yang kedua kita ada while loop, dan yang last sekali kita ada do while. Okey. So ini ialah loop. Okey, so seperti contoh saya just nak coding saya ni berulang. Okey. So kalau tengok tadi bila kita run, dia akan run sekali saja. Habis. Okey, so katakanlah saya nak buat dia berulang. Okey, so saya boleh letak ulang dekat sini. Okey, so okey, saya akan pakai gelung do while lah. Okey, sebab kita nak mudah sikit Okey, siap. Okey, do while sama dengan 1. Okey, so sebelum dia tu kita kena tanya user sama ada dia nak ulang ke tidak kan. Tekan 1 untuk mengulang program. Okey, cin ulang. Okey, so kalau dia tekan 2 makna dia tak akan ulang lah. Okey, so kita run. Okey. Okey, hari Jumaat. So tekan 1 untuk mengulang program. Tekan 1. Nampak? Pilih hari. So tekan 1 untuk ulang program. Okey, so katakan saya tak nak mengulang, saya tekan 2. Okey, so kalau tengok dia tadi bercantum kan. So kita adjust sikit. So kita letak end line dekat sini. Okey. So kita boleh guna ENDL ataupun /n. Okey, mana-mana pun boleh. So tak kisah sebenarnya. Tapi kalau nak nampak lagi cantik, guna end line ni lah. Okey, so awak boleh test balik, tengok. Okey, sila. Alamak, saya punya ni tak keluar. Okey, saya punya antivirus ni dia mengganggu ni lah. Okey, so tengok pilih hari 4. So hari Khamis, tekan 1 untuk ulang program. Nampak tak? Tekan 1 untuk ulang program. Okey. So itu untuk loop. Okey. So selain daripada do while ni, okey, so kalau do while, do kat atas, while kat bawah. Okey, tapi kalau while saja, while ni terus ada dekat atas. Okey, so kita boleh juga dekat sini while. Okey, tapi kita kena assign while kepada 1. Not this statement but later is. Okey, so dia akan ada isu. Okey, tapi sepatutnya tak ada apa-apa. Close do not guard. Oh, kalau tak salah saya, itulah dia punya isu. Okey. Tekan 1 untuk ulang program. Okey, so itu untuk gelung while. Okey. So katakanlah kita nak guna gelung for pula. Okey. Saya buat dekat bawah ni je lah.
Okay, so saya rasa awak semua dah tengok juga coding ni. Bila apa? Nak berapa in sifir. Okay, so tambah dekat sini sifir. Sifir. Okay. So gelong 4. Okay, untuk gelong 4 kita untuk semua gelong lah sebenarnya dia mesti ada condition, initial condition, lepas tu dia ada dia punya limit condition dan juga dia punya increment, okay? Ataupun condition dia punya apa? Increment lah sebenarnya, okay? So kalau tengok dalam case yang while ni tadi, dia punya initial condition dia 1. So limiter dia ialah dia mesti sama dengan 1. Kalau 2 dia akan break daripada while tu. Okay. So dia dekat sini dia punya increment atau decrement kita tak gunakan sebab kita tak gunakan gelong while ni untuk something yang kita buat kira-kira. Okay, kita just guna dia untuk ulang program saja. Okay, so untuk for initial condition dia kita mesti ada. Okay, kita declare lah satu variable bernama I. Initial kita assign dia dengan kosong. I kurang daripada 13. I plus plus. Okay. So kita boleh juga guna 1. Okay. So cout apa? Oh, dia mesti ada hasil. 1 lagi saya terlupa. Hasil. Okay, hasil sama dengan darab dengan I ataupun I darab sifir. So tak ada masalah. Lepas tu kita terus display I darab sifir sama dengan hasil. Okay. Okay, so kalau tengok ini dia punya initial condition, ini dia punya limit dan ini dia punya increment atau decrement. Okay, so kita boleh build and run. Okay, ini hari 3. Okay, so nak tengok sifir berapa? Okay, katakanlah saya nak tengok sifir 50. So nampak tak? 1.50, 50. 2.50, 100. Okay. So ni kalau kita tak letak end line tadi. So dia akan jadi haru biru sikit. So kita boleh tengok dekat mana kita nak letak end line kita. So dekat sini kita kena letak satu end line. Okay. End line. Okay, dan satu lagi dekat sini. So kita letak end line juga. So kalau kita run sekarang, okay, saya punya antivirus ni dia mengganggu sikit lah. So tengok, nak tengok sifir berapa. Okay, saya nak tengok sifir 100. So nampak tak? So sekarang kalau tengok kita hanya
manipulate data-data yang hanya ada satu value sahaja. Okay. So untuk data-data yang ada beberapa value, kita akan menggunakan data jenis array. Okay, so untuk array, okay, so array seperti contoh okay, ada 7 hari. Okay, ini kalau kita nak terus assign value pada hari Isnin, kita nak terus assign value pada array. Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad. Okay. So ini kita nak assign terus hari. Okay. So untuk kita baca value dia, okay, so kena ingat array dia akan bermula dengan yang first ni ialah alamat dia kosong. So cout hari pertama adalah hari kosong. Okay. Hari ketiga adalah hari 2. Nampak tak? Okay. So yang lain sama jugalah. Okay. So kita boleh build and run. So, nampak tak? Hari pertama adalah Isnin, hari ketiga adalah Rabu. So ini cara untuk kita dapatkan value daripada array tersebut. Okey, macam mana pula kalau kita nak inputkan value kepada array tadi? Okey, so dekat sini kita akan menggunakan gelung, apa-apa gelung lah, gelung for while ataupun do while. Okey, tapi macam saya prefer gelung for. So for I sama dengan kosong. Okey, so sebab dia start dengan kosong, I kurang daripada 7, I plus plus. Okay, so kita declare integer I. Cout hari I plus 1. Okay, kenapa I plus 1? Sebab bila dia run kali pertama, I tu nilai dia kosong. So dekat sini dia akan display kosong tambah 1. So dia akan jadi 1 lah. Masukkan hari pertama. Hari yang 1 lah. Okay. So deadline. Hari I. Okay. So kita boleh juga terus displaykan cout line hari adalah hari okay. So dia akan terus display dekat situ. Okay, ni pun saya cuba-cuba je, saya tak pasti Okay, so kita build and run.
Okay, so ada problem dekat sini. Expected semicolon. Okay, so kita tertinggal semicolon. Saya tertinggal semicolon kat situ. Okay, hari pertama Isnin. Hari kedua Selasa. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okay. So itu kalau kita nak assign value pada array. Okay. So benda dia sama sahaja. Okay. So untuk video hari ini saya dah cover first tutorial yang kita buat. Kita just display saja tanpa apa-apa data. Selepas tu kita display data tapi data tu hard coded. Okay, selepas tu baru kita guna data yang user input. Okay, dalam user input tu kita buat terus tambah tolak darab bahagi. Okay, dan seterusnya kita display string. Dan yang last sekali kita tengok macam mana nak menggunakan array. Okay. So saya rasa dalam 6 video dalam 6 tutorial ni awak boleh tengok semula supaya sekurang-kurangnya masa awak jawab final nanti awak boleh jawab dengan elok lah. Okay, saya tak nak masa awak jawab final pun awak clueless. Okay. So sekian saja video saya. Tolong tengok dan fahamkan. Apa-apa masalah boleh tanya saya. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera.